lagi yang dia buat kan. Ada juga tak tahu. Ternyata yang proses macam mana tak tahu. Nah. Sudah sih kita boleh ikat. Ada laporan. Oh, kita boleh laporan lagi. Habis macam ni kita nak tahu dia halal tak halal? Habis kena apa ni Datuk kena cek inilah, kena cek tempat dia lah. Pasti kita cek tempat yang ada benda ni. Jual di Pasaraya pun ada. Ya, itu dah kita tengok dia mana. Kalau benda macam ni, sebab tu dia hancur dia bukan. Saya tak tahu. Kita sini ambil barang daripada ofis lah. Lagi apa lagi bahan-bahan dia? Dia macam mi ke? Mi pun tengok. Ni kita orang tak ada. Bukan maksud saya mi tu tak ada nampak babi pun, tapi dia boleh jadi. Yalah, dia boleh jadi. Jadi saya mesti dah tu. ya, dah betul kau nak tanya orang lain. Ya, understand. Ya, kita tengok. On the spot dia tak tahu. Kanda boleh tutup. Pasal kanda memang nampak tu. Tak pasal rambut putih, tak pasal apa. Tapi rambut putih pun banyak. Dengan jam lagi. Kalau pasal tapi dah ambil dalam masa dia makan. Selamat hari, salam satu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu Malaysia. Hari ini tujuan kita adalah untuk membuktikan bahawa masih banyak lagi orang menggunakan kaedah-kaedah tertentu bagi mengelirukan pengguna. Kedai ini kita telah membuat pemantauan berasaskan kepada aduan orang ramai yang mengesyaki kemungkinan adanya unsur babi di dalam bahan yang digunakan untuk menghasilkan yong tafu yang popular ini. Kita dapati bahawa di luar masih lagi digantung logo halal Jakir. Dalam premis masih lagi menggunakan sedia halal yang telah pun mengikut APD yang baru tak dibenarkan digantung, itu daripada swasta yang tidak diiktiraf oleh kerajaan. Yang ketiga, dia masih menggunakan kita panggil dia representasi, di mana orang Islam menjadi front, pakai tudung dan sebagainya, sehingga ketiga-tiga perkara ini telah mengelirukan ramai pengguna, sehingga pengguna membuat assumption bahawa tempat ini memang halal seperti diikrarkan, tapi berasaskan kepada ujian yang telah kita buat, sampel yang telah kita ambil daripada tempat ini yang dibangun oleh TPM, menunjukkan bahawa wujud atau bahan itu mengandungi protein babi. Jadi kita kata ujian ini mengesan kehadiran protein babi, maknanya ini 4 per million, maknanya besar. Selalunya dengan screening begini secara kualitatifnya perlu lagi kita buat satu ujian secara kuantitatif untuk membuktikan kandungan tersebut. Jadi sebagai pengguna, saya merasakan bahawa perlu dibuat lebih daripada apa yang telah kerajaan buat sekarang. Maka kami mendesak supaya kerajaan seperti yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri dalam speech bajet tahun 2009 akan mewujudkan satu akta produk halal. Jadi kita menanti-nanti tentang akta tersebut, kerana dengan adanya akta ini kita percaya perkara-perkara yang begini yang dipandang remeh oleh sebagian pengusaha akan dapat kita selesaikan. Yang kedua, kita harapkan supaya semua pihak sensitif dengan undang-undang yang sedia ada yang terpakai. Jadi kita merasa kecewa kerana kedai ini tidak sensitif dengan undang-undang tersebut dan malah mengatakan bahawa
dia memang halal dengan membuktikan bahawa sebahagian dari perencah yang digunakan itu memang mendapat sertifikat halal daripada badan JAKIM atau Jabatan Komersial Negeri. Tetapi fakta yang menerangkan menggantungkan sijil meletakkan dalam premis dan menggunakan orang yang beragama Islam, mereka mempunyai intention untuk memikat pengguna. Jadi bagi saya semua pengusaha harus sensitif dengan kaedah-kaedah atau pendekatan penipuan. Pada pendapat saya ini merupakan satu penipuan kerana dia mislead information. Hanya dia telah mengelirukan informasi sehingga kita buat keputusan. Memang ada seorang Islam tidak sensitif dengan perkara ini kerana mereka merasakan bahawa sudah ada segala-galanya maka mereka masuk begitu saja. Tetapi perlu saya tegaskan kepada semua pengguna bahawa mencari yang halal itu fardu ke atas kita, dan menyediakan makanan yang halal ini tidak akan selesai isu ini, melainkan pertama sekali orang Islam menjadi pengusahanya sendiri, yang kedua pengguna masak sendiri, makan sendiri, atau yang ketiga ada usaha secara berterusan untuk memberikan kesedaran. Sebab itu saya berterima kasih dengan KK, dengan JAKIM dan yang semua ada ini, termasuk juga sahabat-sahabat daripada FPD, Poli dan sebagainya. Karena ini kita merasakan isu ini kalau tidak ditangani dengan baik, dia mungkin akan menyebabkan keresahan di kalangan orang Islam. Kerana tempat ini menjadi tempat tujuan ramai dan image-nya adalah image halal. Jadi bagi saya nasihatkanlah kepada pengguna, kita harus bertindak secara rasional. Karena saya yakin dalam keadaan ini mungkin ada orang yang tidak rasional, nanti dia emosi, dia datang bakar kedai ini, kita tidak tahu ya. Tetapi yang saya takut, saya khawatir ialah dia mungkin boleh menjadi satu sabotase ekonomi. Bayangkan bahawa negara kita didatangi oleh pelancong asing, lagi ini halal, patut tahu masyarakat apa tidak halal, maka nanti dia tidak percaya pada sistem persediaan halal daging, maka ia akan meruntuhkan sistem yang kita bangunkan sekian lama. Jadi saya sekali lagi lah bagi pihak Persatuan Pengusaha Malaysia mendesak, yang pertama sekali kerajaan akan segera hantar pada halal, kerajaan yang kedua kena memberikan peruntukan yang lebih kepada JAKIM dan Jabatan Komersial Negeri.